Kita dapat tahu hari ini Al-Quran menjelaskan Quran tu yang pertama mau'izah, yang kedua huda, yang ketiga syifa, yang keempat rahmat, yang kelima mubarak, berkah. 5 benda Ustaz cerita. Saya bagi contoh lah. Contoh beberapa bagaimana Quran itu huda sebagai petunjuk. Kalau kita tengok Ibnu Sirin ni dia tulis satu kitab nama dia Ta'bir Ru'ya, tafsir mimpi. Bagaimana beliau mentafsirkan mimpi dengan ambil huda, petunjuk Al-Quran. Bila ada orang datang tanya, malam tadi saya mimpi air banyak, wahai Tuan Guru Ibnu Sirin, apa tanda? Dia kata siapa mimpi air banyak, itu tanda nak kaya. Mana buktinya? Petunjuk Al-Quran. Apa dia? Wa anzalna minas samaa'i rizqa. Dan kami turunkan dari langit itu air sebagai rezeki. So siapa mimpi air, rezeki, dia ambil Quran sebagai petunjuk. Orang datang jumpa Ibnu Sirin, wahai Ibnu Sirin, malam tadi saya mimpi. Apa mimpi? Naik kapal. Apa tanda mimpi naik kapal? Apa buktinya? Apa dia punya alamatnya? Alamatnya nak berjaya, nak selamat. Kenapa? Allah Ta'ala berfirman. Tengok dia ambil Quran sebagai petunjuk. Apa dia? Fa'anjainahu, dan kami selamatkan Nabi Nuh. Wa ashabas safinah, dan orang-orang yang naik kapal. Surah Al-Ankabut. Mana boleh kita ayat surah tak erti? Kalah Ustaz bagi ingat, saya tak ingat. Baik. Orang datang tanya, wahai Ibnu Sirin, malam tadi aku mimpi minum madu. Agak-agaknya pun minum madu. Tak bermadu lah. Macam ni. Memang suka sungguh. Sama saya pun suka. Itu tanda nak sihat kalau orang sakit. Kerana Allah Ta'ala berfirman, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas. Keluar daripada perut lebah satu jenis minuman yang berbagai warnanya, padanya ada syifa. Jadi orang demam, orang sakit, orang sakit lama tiba-tiba mimpi minum madu, itu maknanya dia nak sihat. Ini semua bagaimana Ibnu Sirin mengambil Al-Quran sebagai petunjuk dalam mentafsirkan mimpi. Kalau bab mimpi pun ulama dulu ambil Quran untuk tafsir, maka kalau bab negara nak perintah negara kita tak ambil Quran, cerai sungguh. Betul tak? Betul. Kita tengok itu contoh-contoh. Sebab itulah bila kita baca Quran, falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Ayat ini dapat difahami setelah 1400 tahun. Difahami benar-benar. Allah Ta'ala berfirman cerita tentang siapa? Fir'aun. Falyawma, Allah Ta'ala kata, hari ini nunajjika, aku selamatkan kamu. Bibadanika, badan kamu selamat. Iaitu mumia Fir'aun wujud sampai sekarang. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayat. Untuk menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang datang kemudian. Fir'aun mumia dia tu okey lagi, Allah jaga. Bukan sebab dia hafal Quran, bukan sebab dia mati syahid, bukan sebab apa lagi, bukan sebab dia ulama, bukan sebab orang soleh, tapi sebab nak jadikan orang kemudian ni ambil pengajaran dan nampak tanda-tanda kekuasaan Allah. Bila Dr. Maurice Bucaille, seorang saintis, doktor daripada Perancis, dia minta untuk kaji mumia Fir'aun. Akhir sekali penemuan tentang kajian mumia Fir'aun, dia kata Fir'aun mati dalam laut, dan Fir'aun mati dalam keadaan sedang mengejar sesuatu berkendaraan. Ikut kajian dia, ulama kata, aku tahu dah, memang dia mati dalam laut pun. Sebab Allah sebut fa'aghraqna ala Fir'aun, aku tenggelamkan Fir'aun dalam laut. Maurice Bucaille nak tahu, dia kena ambil mumia Fir'aun, dia kena kaji, tengok-tengok garam penuh. Betul lah mati dalam laut. Jadi akhir sekali Dr. Maurice Bucaille masuk Islam. Dan Allah Ta'ala kata liman khalfaka ayat, bagi orang yang kemudian akan nampak kehebatan Al-Quran. Berapa tahun? 1400 tahun. Dr. Maurice Bucaille baru je. Daripada pemikiran Dr. Maurice Bucaille, lahirlah pemikiran dia panggil Bucaillism. Bucaillism ni, pemikiran melihat kehebatan Al-Quran dari aspek sains. Jadi orang kaji buatlah pemikiran ni.
Orang kaji pemikiran isbat, ada orang kita cakap penemuan sains membuktikan Al-Quran itu benar. Itu tak betul. Itu pemikiran tak betul. Penemuan sains membuktikan Al-Quran itu benar. Mana kalau tak ada penemuan sains, Quran itu benar. Jadi pemikiran ni pemikiran mau disebukit. Walaupun dia orang Islam, tapi ada satu bentuk pemikiran yang perlu orang Islam kena buat apa? Saringan sikit lah. Tapi memang Dr. Maulus suka Islam, tapi pemikiran ini dikaji oleh ulama-ulama terkemudian. Jadi kalau kat Malaysia ni yang suka mengkaji bab ni, Dr. Daniel Zain Abidin, Dr. Jamil Azhar, Haji Mulkan, adik kepada Nakhai Ahmad, Ustaz Zawi Ahmad, ada buku Sains Al-Quran, ada Profesor Madya Dr. Arif Kasmo, buku Pasak. Pasak tu pengukuhan akidah Sains Al-Quran. Pasak. Buku dia ada. Jadi kalau minat kaji benda ni, tapi kalau tu saya sebut buku Melayu lah. Sebab hampa tak tahu baca Arab. Guna bahasa Ustaz. Kalau tahu baca bahasa Arab, buka buku Zaghlul, Syekh Mustafa Zaghlul, Tafsir Ayat Kauniyah. Memang kita dapat melihat keseronokan bila mengkaji Al-Quran. Inilah keajaiban dan keagungan Al-Quran. Itu sikit saya tambah Ustaz cakap tadi. Jadi saya kembali kepada Ustaz Al-Quran ni. Saya